Assalamualaikum, nama saya Nek Abdul Rahman. Berasal daripada Kelantan, lahir tahun 1956. Saya seorang peminat kuda. Keluarga pun minat kuda. Anda semua boleh minat kuda bersama saya. Sebenarnya panjang cerita. Saya bukan berminat dalam kuda ni dari remaja. Tak mampu nak beli. Tompang-tompang kawan dia naik. Tahun 73. Tapi kuda ni, sukan berkuda atau apa-apa bersabit dengan kuda lah, sukan equine, bermula dalam hidup saya tahun 1995. Bila saya menceburi dalam bidang bioteknologi susu kuda. Pengkajian yang saya buat bersama dengan profesor-profesor, khususnya microbiologist Medical Faculty di UM dan juga Universiti Putra tahun 98. Dari situlah saya mula belajar kuda dengan cara yang betul lah, melalui jurulatih PDRM. Kerana sebelum saya menjadi seorang usahawan, saya telah bertugas sebagai pegawai polis sejak tahun 1977 dan bersara tahun 2011 selepas saya tamat pengajian saya. Okey, sebelum ini kuda-kuda saya ini berada di Mardi. Kemudian kita telah melatih individu-individu macam mana menunggang kuda dengan cara yang betul. Di Mardi itu, di MIPES lah tempat tu. Kemudian tahun 2010 saya telah memperkenalkan program bersama dengan Sekolah Vokasional Kajang, Sekolah Menengah Kajang, Sekolah Menengah Vokasional Sungai Buloh. Dalam program kuda lah, stable management, pengurusan stable kan. Jadi program yang saya buat tu bersama dengan company saya adalah program pertama di Malaysia yang menggunakan modul. Kemudian dari situ, oleh kerana tanah ini adalah milik kerajaan, saya bercadang untuk ada tempat sendiri. Jadi kalau ada apa-apa kan senang. Alhamdulillah dengan sokongan padu dan kerjasama daripada Yang Amat Mulia Tan Sri Tengku Azlan, dia cakap, you pergi ke Pahang pasal Tuanku Pahang suka kuda waktu tu, dan sekarang ni Agong pun berminat dengan kuda. So 7 tahun lepas saya telah mendirikan stable dan meletakkan kuda-kuda ini, pindah kuda daripada Mardi MIPES tu ke sini. Jadi di sini ni kita buat pengajian, bukan pengajian khusus lah, maknanya Equine Intelligence Program. Equine Intelligence Program ni maknanya kursus kepimpinan di rumah, agensi kerajaan dan juga di mana-mana lah, kursus kepimpinan. Selain pada itu, saya tidak melatih. Anak saya, Nek Ahmad Mahir, dan menantu saya melatih penunggang-penunggang dari jauh dan dekat, lelaki dan perempuan. Tapi mengikut waktu-waktu yang sesuai lah di sini. Nama saya ni Ahmad Mahir bin Abdul Rahman. Saya sekarang berusia 33 tahun. Kuda ni adalah salah satu hobi dan kebetulan pula ia adalah salah satu family business. Jadi di samping tu, why not kita cuba untuk expand supaya orang lebih mengenali apa itu kuda. Tempat ni dikenali Niman Saidaw. Kami menawarkan aktiviti seperti berkemah, menunggang kuda, basic horse riding dan juga EILP. Untuk menunggang kuda, kami menawarkan 10 kali menunggang kuda untuk satu lesen. Harga dia kalau tanpa insurans adalah RM1000. Untuk satu lesen dia bergantung pada 30 hingga 45 minit. Untuk permulaan beginner, aktiviti menunggang kuda dilakukan di paddock seperti di belakang saya. Bermula dengan walk, and then kita akan
naik pada trot. Trot dia ada terbahagi pada dua, sitting trot dan rising trot. Then kita akan ke canter. Tapi ada setengah tempat macam di sini dalam paddock tidak boleh untuk canter sebab dia punya jarak tu tak sempat untuk kuda membuat canter. Jadi kita akan membawa keluar. Canter pula akan terbahagi kepada dua, sitting dan rising juga. Dan yang keempat adalah gallop. Itu adalah maksimum kuda paling laju. Seperti contohnya di tempat race. Itu adalah gallop. Tapi kebanyakan untuk orang-orang macam kita santai, kita tidak akan sampai ke tahap gallop. Sesiapa yang berminat boleh melawat di FB kami, Niemans Hideout, Niemans Hideout, untuk mengetahui lebih lanjut. Okey. Saya ni setelah 26 tahun dalam bidang kuda ni, lebih kurang 20 tahun lepas, saya telah dilantik sebagai penaung Persatuan Kuda Kelantan. Dipanggil Persatuan Aktivis Kuda Kelantan. Dan 3 tahun lepas, saya telah dilantik sebagai Presiden Kuda Asia. Secara tak langsung, saya juga terlibat sebagai penasihat persatuan dipanggil CTA, Cowboy Thailand American Association, dan juga Indonesia dipanggil PTI, Persatuan Thoroughbred Indonesia. Dan banyak lagi lah persatuan-persatuan lain yang saya terlibat walaupun tidak berkaitan dengan kuda. Alhamdulillah dari awal lagi, bila saya berniaga bersabit dengan bioteknologi kan, susu kuda ni, ramai orang kata gila lah. Tapi isteri saya dan anak saya memberi sokongan. Pasal apa yang saya buat tu dibantu oleh pakar-pakar, microbiologist, profesor. Saya ada 26 profesor yang bantu saya di UPM, Avanti Cell Science Scotland, University Science Malaysia, JPVM, IMR dan juga Brawijaya University di Indonesia. Jadi bila saya terlibat secara langsung, anak saya pun terlibat secara langsung, anak saya pun menjalani latihan dan menjadi seorang jurulatih. Jadi sekarang ni semua keluarga saya ni dipanggil keluarga cowboy. 7 orang termasuk cucu. Hobi kami, bisnes kami tertumpu kepada kuda. Tidak ada masalah. Keluarga-keluarga lain, kawan-kawan saya lain pun memberi saranan, memberi semangat. Tu berjuang. Bagi saya, equine is business. Kuda itu adalah satu perniagaan. Dalam PDRM selepas saya mula menceburi perniagaan ini kan, saya rasa kita harus menjadi somebody lah. Maksud saya bukan ahli politik. Jadi kita duduk dalam syarikat, berlatar belakangkan polis. Jadi tak kena nampaknya, tidak sesuai walaupun sesuai. Jadi oleh itu saya telah menyambungkan pelajaran saya di UIA dalam medical law. Pasal benda ni bersabit dengan food supplement ataupun perubatan kan. Jadi kita ada background kita dalam medical law. Kemudian saya buat project management, kemudian buat PhD dalam bidang kuda ni, equine business. Jadi sebenarnya saya berhenti awal 2011, taklah begitu awal, tapi tahun 2011 tu umur saya 55 tahun. Sepatutnya saya tunggu sampai 60. Jadi keluarga saya cakap cukup, kita anak pun tak ramai. So saya terjun dalam bidang bisnes lah dari PDRM. PDRM telah membentuk jati diri saya kan, macam mana untuk manage otak kita, perangai kita, waktu kita, pengurusan semua serba lah, disiplin kita. Jadi saya berterima kasih dengan PDRM. Sekarang ni kita masih lagi bersahabat baik dengan PDRM. Cuma dulu saya pakai topi polis, uniform polis, lengkap polis. Sekarang bertukar kepada cowboy, topi cowboy. Kalau dulu pakai pistol, saya pakai senapang double barrel. Pasal ialah duduk dalam kuda, jaga kuda kan, gaya sebegini yang sesuai. Nak ke mana-mana, khususnya dalam bidang kuda lah, gaya cowboy. Masa dulu, zaman dulu saya tengok penyakit ni banyak ubat. Khususnya sakit gigi, demam, batuk, Panadol senang dapat. Tapi penyakit orang paling takut sekali adalah penyakit-penyakit kronik. Macam kanser kan, sekarang ni COVID orang takut.
Jadi saya buat sebab tu orang kata saya ni gila pasal apa? I'm not a scientist, tapi saya buat benda ni. Benda ni berpunca daripada seorang manusia yang ada di Indonesia tu, nama dia Erma Weyuni. Dia sembuh dengan makan susu kuda, tapi kajian tidak dibuat. Jadi saya telah kenal beliau dan juga keluarga beliau. Saya bawa benda tu dan diuji kepada keluarga saya yang sakit leukemia, acute myeloid lymphoblastic. Setelah dirawat di hospital di Kuala Lumpur, doktor kata dia boleh hidup cuma 3 bulan. Setelah buat kemoterapi, radioterapi. Kemudian saya kata, why not you try susu kuda? Masa itu dalam bentuk cecair. Setelah dia mencubanya, dia outlive 2 tahun. So bila outlive, saya rasa benda ini luar biasa. Tapi saya nak cakap luar biasa, I'm not a scientist. Saya telah bekerjasama dengan 2 saintis yang mula-mula sekali, microbiologist, nama dia Profesor Rosita Rosli. Dia ni daripada US, telah dipanggil balik untuk berkhidmat di Malaysia dengan UM. Kemudian Profesor Sazali Abu Bakar, pakar dalam bidang tropical disease. Dari situlah kita buat kajian. Kemudian setelah berjaya dalam penganalisa kan untuk cari antioksidan dan juga anti-cancer properties daripada susu, saya kembangkan kajian-kajian ini dengan universiti lain lah. Contohnya macam Universiti USM Sains Kebangkerian Kelantan, tempat tanah air saya itu, saya buat untuk penyakit kencing manis ataupun dia panggil diabetic mellitus type 2. Kemudian Universiti Brawijaya ni saya buat penyakit enzima psoriasis dengan Universiti Brawijaya bersama Profesor Dr. Lilik Eka Ridiati. Jadi UM ni kebanyakan profesor pun dah bersara lah pasal umur lebih kurang saya ataupun junior sikit. Saya berterima kasih kepada Profesor Rosita Rosli, Profesor Asma Ismail, Profesor Sazali Abu Bakar, Profesor Mariana dan arwah pun. Dan ramai lagi lah profesor-profesor kan yang saya kenali. Kemudian produk ini telah mula dikenali melalui TV dan juga surat khabar. Jadi saya ambil peluang lah. Surat khabar ni yang telah membawa saya naik, kan, produk saya naik adalah Utusan Malaysia, Datuk Sirajuddin Rafia, arwah. TV3, Datuk Ahmad A. Talib pun dah arwah. Mereka ni lah yang membawa saya naik dalam seorang pegawai polis menjadi usahawan dalam bidang kuda. Produk saya ni yang kami keluarkan, Setia Brothers Sdn Bhd keluarkan bernama Niemann's Ceramic Premium. Jadi bunyi tu macam German. Pasal dalam satu tu aktif compound dan aktiviti semua ada dalam susu. Jadi orang sakit denggi, orang sakit kanser ataupun untuk orang yang tak sakit, untuk jaga kesihatan kan, dia makan. Dia bukan ubat, dia food supplement. Dulu saya buat susu ni, saya jual di office dan juga rakan-rakan saya dalam bentuk cecair tahun 90-an. Kemudian benda ni cepat rosak. Susu ni kan bila duduk selain pada peti sejuk atau peti ais kan, cepat rosak, mikrob akan masuk. So saya minta pandangan daripada pakar-pakar microbiologist. Dia cakap buat dalam bentuk pil ataupun kapsul. Tapi kalau bentuk pil tu dia akan ada benda-benda lain lah untuk mengeraskan benda tu kan, campuran lain. Saya prefer susu tu dimasuk dalam kapsul. So benda tu lifespan dia 2 tahun. Senang untuk dimakan dan dibawa ke mana-mana sahaja. Saya tak ingat tempat tu satu persatu. Tapi senang Google aja. www.niemanns.com. Satu lagi, kita ada juga Telegram. Boleh berkongsilah situ. Niemanns Ceramic Forum, Niemanns Ceramic Network. Ada juga dalam YouTube Malaysian Cowboy. Nama-nama yang saya ingat ni, farmasi, salah satu farmasinya adalah Friends Pharmacy di Setiawangsa. Kemudian kita ada ramai ejen, walaupun tidak seluruh Malaysia. Kita ada juga klinik perubatan yang jual. Dalam website tu ada. Kalau tak silap saya, klinik Ikhwan di Sentul, Dr. Omar Jantan. Dijual pasal apa? Pasal dia tahu saya ada buat research, bukan kerana cakap-cakap. Jadi klinik pun jual, farmasi pun jual. Kalau tak ada research mungkin dia tak ambil. Jadi orang biasa pun ada juga yang jual susu kuda ni, Niemanns ni. Bekas pesakit saya ramai yang dah sembuh. Jadi dia berkongsi, senang lah dia berkongsi kan, pasal dia pernah sakit. Dia pernah mengalami kanser dan macam-macam masalah kesihatan yang lain. Boleh Google nanti.
kuda-kuda saya ni semua sendirilah. Bermula dari bawah kan, sampai sekarang ni bermula sendiri. Kuda sendiri, kilang tidak sendirilah kilang tu, tapi researcher saya semua sendiri. Kilang ni sementara ni kita pakai di Penang, dibawa masuk ke sini pasal kuda ni tak boleh dibela di sini. Bukan semua kuda sama khasiat dia. Pasal satu faktor genetik, environment, phytochemical, makanan dia tu. Dia makan apa? Jenis makanan. Sebab tu tak sama. Orang putih pun dia tanya Melayu, Malaysia ni kata, macam mana you boleh cari susu kuda yang ada antioksidan? Orang putih ni dia, company dia Avanti Cell Science daripada Scotland, Dr. Joe. Kita buat kajian benda ni kan. Kuda ni, jenis ni, tempat ni, confirm lah oleh profesor tempatan. Nah sekarang ni profesor lain pun dah buat lah. Soon kita buat susu kuda ni kan, active compound dalam tu untuk anti-obesity. Ramai yang tunggu ni, anti-obesity. Mungkin bulan 11 akan keluar produk ni. Soalan bagus. Sebelum ni, susu yang terbaik dia panggil ASI kan, air susu ibu. Orang kan, Homo sapien. Kemudian yang terbaik, yang kedua adalah susu kambing. Jadi kita pergi ikut gitu. Bila kajian kami buat, ni dari segi antioksidan dan anti-cancer kan, anti-cancer properties dan antioksidan. Perbandingan kita buat lembu, kambing, manusia dan juga kuda. Dalam banyak-banyak ni, the best selepas manusia adalah kuda, bukan kambing. Susu lain tu dia tidak ada efek kepada kanser. Some even healthier. Healthier tu bukan manusia, orang yang consume. Yang makan benda tu, cancer cell become healthier. Susu kuda ni, sel kanser tu mati between 50 to 60% cancer cell dalam badan. So yang you cakap tadi betul lah. Kita ada jurnal mengesahkan bahawa untuk antioksidan dan anti-cancer properties, susu kuda adalah terbaik.